Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 2 yang terdiri daripada Muhammad Syarul Nizam bin Ramli, Muhammad Hazim bin Hazman, Yuga Rani anak perempuan Devendran, Ashwinder Singh anak lelaki Santosh Singh, dan saya Nur Hanif bin Nordin. Hari ini saya ingin membincangkan tentang pengenalan dan isu ketidakstabilan ekonomi pendapatan rendah. Okey, yang pertama adalah saya ingin membincangkan tentang pengenalan tentang ekonomi gigs. Okey, ekonomi gigs adalah pekerjaan yang sementara ataupun dalam bahasa Englishnya freelance, adalah biasa dan syarikat cenderung untuk menggunakan kontraktor bebas dan pekerja sambilan berbanding pekerja tetap. Okey, sebagai contoh, apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi gigs? Ekonomi gigs ni adalah perkhidmatan ataupun platform dalam talian seperti pemandu untuk perkhidmatan ride sharing, pekerjaan penghantaran atau penyedia perkhidmatan dalam talian. Okey, saya ingin menerangkan tentang 4 ciri ekonomi gigs ni. Yang pertama adalah flexibility. Yang kedua adalah tiada komitmen jangka masa yang panjang. Yang ketiga adalah kepelbagaian peluang, dan keempat adalah penggunaan ekonomi. Yang pertama adalah dimaksudkan dengan flexibility, yang bermaksud pekerja boleh memilih bila-bila masa ataupun di mana mereka yang mahu bekerja. Yang kedua, tiada komitmen jangka masa yang panjang, iaitu pekerja biasanya bersifat sementara ataupun kontrak. Yang ketiga, kepelbagaian peluang, yang bermaksud pekerja boleh memilih pelbagai jenis tugasan untuk pelbagai klien. Yang keempat adalah penggunaan teknologi, yang bermaksud banyak platform dalam talian ataupun aplikasi yang menghubungkan pekerjaan dengan peluang pekerja. Sebagai contoh yang dimaksudkan dengan ekonomi gigs ni adalah pekerjaan Grab Food ataupun Grab Car. Kenapa saya bermaksudkan dengan Grab Food ini? Sebab Grab Food ini adalah masa yang fleksibel. Bila-bila masa maksudnya mahu bekerja mengikut masa yang mereka hendak lakukan. Yang kedua adalah isu ketidakstabilan ekonomi pendapatan rendah. Apa yang saya maksudkan dengan isu ketidakstabilan ni? Sebagai contoh, yang saya maksudkan dengan pemandu Grab ni. Pemandu Grab ni pendapatannya tidak tetap. Lepas tu yang kedua, kurangnya manfaat pekerjaan. Yang ketiga adalah kadar bayaran yang rendah. Yang keempat adalah kos sara hidup yang tinggi. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan kos sara hidup yang tinggi ini? Pekerjaan ni selalunya menanggung kos sendiri. Seperti mana? Sebagai contoh, kenderaan motor rosak tiba-tiba di tengah jalan dan mereka perlu membaiki sendiri untuk menghantar makanan ke destinasi yang dituju. Yang kelima adalah kurang keselamatan pekerjaan. Okey, sebelum adanya perkhidmatan SOCSO dalam pekerjaan Grab ini, banyak berlakunya kemalangan di jalan raya melibatkan Grab Food dilanggar oleh kereta ataupun bertembung dengan mana-mana kenderaan yang lain. Setelah
dikuatkuasakan oleh GrabFood sendiri, barulah pihak GrabFood menyediakan perkhidmatan SOCSO ataupun KWSP untuk mencarum andai kata berlakunya kemalangan di jalan raya melibatkan pemandu GrabFood ataupun GrabCar itu sendiri. Yang keenam adalah tekanan emosi dan mental. Sebagai contoh, apa yang saya maksudkan dengan mental dan emosi tersebut? Saya 290978 Muhammad Syarul Nizam bin Muhammad Ramli akan menerangkan tentang pencana. Pencana adalah sebuah inisiatif yang diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia pada tahun 2020 sebagai sebahagian daripada respon terhadap impak ekonomi akibat pandemik COVID-19. Antara tujuannya adalah untuk merangsang semula ekonomi Malaysia yang terjejas akibat sekatan pergerakan, pengurangan aktiviti perniagaan dan ketidakpastian global. Pencana terdiri daripada 3 teras utama, iaitu yang pertama memperkasakan rakyat, yang kedua melonjakkan perniagaan dan yang ketiga merangsang ekonomi. Melalui pencana, kerajaan Malaysia berharap untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan semula keyakinan dalam kalangan pelabur serta rakyat. Working Without Borders dalam konteks ekonomi GIG merujuk kepada konsep bekerja tanpa sekatan geografi ataupun fizikal, terutamanya berkat kemajuan teknologi digital pada zaman sekarang boleh diguna pakailah. Dalam sistem ini, pekerja boleh bekerjasama, bekerja atau menyediakan perkhidmatan dari mana-mana sahaja di dunia tanpa perlu terikat pada satu lokasi fizikal tertentu. Fenomena ini amat relevan dalam ekonomi gig, di mana banyak pekerjaan dilakukan mengikut kontrak atau setiap projek itu lebih bebas. Dalam ekonomi gig, orang ramai bekerja sebagai pekerja bebas atau kontraktor bebas untuk tempoh yang singkat, biasanya melalui platform digital seperti Grab ataupun Foodpanda dan sebagainya. Ekonomi gig menawarkan fleksibiliti kepada pekerja untuk memilih pekerjaan, tetapi ia juga memberikan cabaran seperti kekurangan kestabilan dan faedah pekerjaan. Bekerja tanpa sempadan membolehkan pekerja dalam ekonomi gig untuk akses pasaran global, fleksibiliti masa dan lokasi, kepelbagaian pendapatan, iaitu pekerja boleh mempunyai berbilang projek dengan pelanggan berbeza pada masa yang sama. Walau bagaimanapun, model ini juga menghadapi cabaran seperti perbezaan undang-undang buruh di setiap negara, cabaran komunikasi antara budaya dan juga persaingan global yang sengit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya 290981 Muhammad Azim bin Hazman akan menyentuh mengenai ekonomi gig, menangani ketidakstabilan ekonomi rakyat berpendapatan rendah. Seperti contoh, perbandingan pendapatan isi rumah. Ekonomi gig dapat menjadi penyelesaian jangka pendek kepada ketidakstabilan ekonomi, khususnya bagi golongan berpendapatan rendah. Berikut adalah cara ekonomi gig menangani ketidakstabilan ini jika dibandingkan dengan pendapatan isi rumah yang tetap. Fleksibiliti kerja. Ekonomi gig membolehkan individu untuk bekerja mengikut masa mereka sendiri, memberi peluang kepada mereka untuk menambah pendapatan tambahan tanpa perlu terikat dengan pekerjaan tetap. Ini membantu golongan yang mungkin tidak mempunyai pilihan pekerjaan tetap untuk memperolehi pendapatan. Yang kedua, diversifikasi sumber pendapatan. Bekerja dalam ekonomi gig membolehkan seorang memiliki lebih daripada satu sumber pendapatan. Ini boleh mengurangkan risiko ketidakstabilan ekonomi kerana kehilangan satu pekerjaan tidak akan bermakna kehilangan keseluruhan pendapatan. Yang kedua adalah akses pada peluang kerja jangka pendek. Bagi individu yang menghadapi kesukaran mencari pekerjaan tetap, ekonomi gig menyediakan peluang kerja jangka pendek ataupun kontrak yang tidak memerlukan komitmen jangka panjang.
Ini dapat memberikan mereka peluang untuk mendapatkan wang sementara mereka mencari pekerjaan yang lebih stabil. Yang keempat adalah menurunkan pengangguran tersembunyi. Dalam setengah kes, ekonomi JIT dapat membantu mengurangkan pengangguran tersembunyi, di mana individu yang menganggur atau separuh menganggur dapat mengisi masa mereka dengan pekerjaan sementara ataupun sambilan. Yang kedua, saya akan menyentuh mengenai inisiatif melalui penjana. Inisiatif melalui penjana ekonomi JIT yang berasaskan inisiatif penjana platform yang memadankan pekerja JIT dengan pelanggan seperti Grab, Foodpanda ataupun yang lain boleh menawarkan penyelesaian untuk menangani ketidakstabilan ekonomi dalam kalangan rakyat berpendapatan rendah melalui beberapa cara. Namun ia juga mempunyai had tertentu. Berikut adalah cara ia membantu menangani masalah ketidakstabilan ekonomi. Yang pertama adalah peluang pendapatan segera. Platform JIT memberi peluang pada individu untuk menjana pendapatan dengan cepat tanpa proses pengambilan pekerja yang panjang seperti dalam pekerjaan tradisional. Ini penting bagi mereka yang memerlukan pendapatan segera untuk memenuhi keperluan hidup seharian. Yang kedua adalah akses kepada pasaran luas. Platform penjana seperti aplikasi penghantaran ataupun perkhidmatan bebas membolehkan pekerja JIT mengakses pasaran ini lebih luas yang mungkin sukar dicapai secara konvensional. Mereka boleh bekerja untuk pelanggan ataupun syarikat yang telah terletak jauh, meningkatkan peluang pendapatan pekerjaan berbanding hanya bergantung pada pekerjaan tempatan sahaja. Kos masuk yang rendah. Ekonomi JIT sering tidak memerlukan modal permulaan yang besar, terutama jika individu menggunakan peralatan sedia ada seperti telefon pintar ataupun kenderaan untuk bekerja. Ini membolehkan lebih ramai yang mintai ekonomi JIT, termasuklah mereka yang tidak mampu memulakan perniagaan sendiri secara konvensional. Yang keempat ataupun yang terakhir, peningkatan kemahiran secara langsung. Beberapa platform JIT membolehkan pekerja meningkatkan kemahiran mereka sambil bekerja, yang mungkin membuka pintu pada peluang pekerjaan yang lebih stabil ataupun berpendapatan lebih tinggi di masa depan. Itu saja. Terima kasih. Hai, salam sejahtera. Nama saya Ashwindra Singh, anak lelaki Santor Singh. Nombor matrik saya 296615. Hari ini saya di sini akan bercerita tentang cognition theory. Dari sudut theoretical cognition theory yang dibangunkan oleh John Maynard Keynes mengaitkan penciptaan pekerjaan seperti kewujudan gig. Apakah itu kewujudan gig? Ekonomi gig merujuk pada sistem kerja di mana individu bekerja secara fleksibel, biasanya dalam jangka masa yang pendek dan kontrak. Ini seringkali melibatkan platform digital yang menghubungkan pekerja dengan klien. Ciri-ciri utama dalam ekonomi gig adalah flexibilities. Pekerja dapat memilih jam dan tempat kerja yang sesuai dalam keinginan mereka. Variasi pekerjaan. Pekerja dapat mengambil berbagai projek dari klien yang berbeza sesuai dengan keahlian mereka. Pendapatan tidak stabil. Pendapatan biasa bervariasi dari bulan ke bulan tergantung pada jumlah dan jenis projek yang diterima. Platform digital. Pekerjaan biasanya dilakukan melalui aplikasi atau situs web yang memfasilitasi pencarian dan penawaran pekerjaan. Dan ia adalah dalam karyanya yang terkenal, The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936,
menekankan kefahaman bagaimana ekonomi memainkan peranan dalam krisis dan kemelesetan ekonomi serta penekanan kerajaan dalam pengurusan ekonomi. Hai, salam sejahtera. Sekarang saya akan bercakap tentang prospek ekonomi gig. Dalam perkembangan teknologi kini dilihat begitu penting dalam menyatukan tenaga kerja melalui alat mudah alih, di mana membolehkan pertumbuhan pesat ekonomi gig. Platform ini membolehkan pasaran gig berkembang luas dalam jangka masa panjang seperti e-dagang untuk barangan. Prospek ekonomi gig turut dilihat dari aspek kebaikannya kepada pekerja, perniagaan dan pengguna, di mana menjadikan kerja lebih sesuai dengan keperluan semasa dan permintaan semasa untuk gaya hidup yang fleksibel. Justru prospek ekonomi gig mampu memberi impak positif yang akan datang. Prospek ekonomi gig di Malaysia menunjukkan potensi pertumbuhan yang kukuh dan berterusan, terutamanya dalam era digital yang semakin berkembang dan perubahan gaya hidup lebih maju. Ekonomi gig telah menjadi alternatif penting kepada pekerjaan tradisional, menawarkan fleksibiliti dan pelbagai peluang pendapatan kepada pekerja. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera dan salam madani. Nama saya Yuga Rani, anak perempuan Devendra, nombor matrik 296607. Ingin membentangkan tentang penutup atau kesimpulan dasar ekonomi gig. Menekankan dasar yang inklusif dan proaktif dalam menangani ketidakstabilan ekonomi rakyat berpendapatan rendah bukanlah sesuatu yang mudah bagi kerajaan, khususnya bagi memastikan rakyat terus mendapat peluang pekerjaan yang setimpal dengan gaji satu cabaran bagi kerajaan. Justeru, langkah kerajaan menyambut baik ekonomi gig melalui penjana adalah satu inisiatif yang positif untuk menangani ketidakstabilan ekonomi rakyat berpendapatan rendah, terutamanya mereka yang menetap di bandar-bandar utama yang memerlukan kos sara hidup yang tinggi berbanding kos luar bandar. Pemimpin negara tidak boleh leka dengan isu ini kerana ekonomi semasa dilihat bergerak pantas seiring dengan perubahan semasa yang berlaku. Itu saja daripada saya.